Sila Indra Mahkota. Tuan Yang Bertua, saya hanya mempunyai dua perkara yang ringkas berkenaan dengan cadangan rang undang-undang ini. Pada pandangan saya, rang undang-undang sedia ada Akta Perkhidmatan Pos 1991 dicadangkan untuk diganti dengan akta yang sama, cuma menyebut tentang tahun saja, 2011. Kerana akta ini memasukkan satu perkara yang saya rasa sangat mustahak pada kementerian, itu mewujudkan Suruhanjaya. Yang nak ditekankan sini ialah mewujudkan Suruhanjaya, iaitu beberapa jawatan, satu badan baru yang nak diwujudkan. Selama ini tak ada yang menguruskan berkenaan perkhidmatan pos. Sama juga dengan badan-badan yang selama ini dibawa dalam parlimen untuk mewujudkan Suruhanjaya. Kita ada Suruhanjaya Pengangkutan Darat yang diwujudkan, yang mengambil alih penyeliaan seluruh fungsi perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di bawah perkhidmatan tersebut. Dan hari ini rang undang-undang perkhidmatan pos sudah tentu sangat jelas dicadangkan untuk menubuhkan satu Suruhanjaya, menyelia, mentadbir dan nampaknya untuk mewujudkan satu pasukan baru atas tujuan-tujuan yang dikatakan. Saya nampak apa yang disebut tadi itu adalah rungutan dan masalah tradisi yang tidak berjaya diatasi atau tidak berjaya dirangka untuk penyelesaiannya sehingga sekarang. Dan nampak gaya seolah-olah pihak kementerian menjanjikan dengan penubuhan Suruhanjaya ni masalah-masalah yang disebutkan tadi boleh selesai. Sekiranya masalah itu menjadi masalah tradisi yang dibawa ke hadapan, digalas semula oleh Suruhanjaya, saya rasa matlamat untuk mewujudkan Suruhanjaya sudah tentu tidak ada maknanya sama sekali. Dan yang digariskan di bawah undang-undang ataupun rang undang-undang ini dicadangkan sama juga seperti rang undang-undang yang menyebut tentang penubuhan, cadangan penubuhan Suruhanjaya, mewujudkan jawatan-jawatan, dan jawatan ini sudah tentu memerlukan satu belanjawan khas pula untuk menampung jawatan-jawatan tertentu. Ini sudah tentu tidak dapat kita lari daripada hakikat cadangan yang ada di tangan kita pada hari ini. Dalam masa yang sama, kita juga tak boleh asingkan, seperti rakan saya Kuala Kedah tadi pun sebut beberapa perkara. Kita juga tak boleh nak mengasingkan tugas yang pernah diberi kepada organisasi perkhidmatan pos, iaitu pada tahun 2009 menjadi ejen untuk membayar balik bayaran atau bayaran tunai kepada pengguna-pengguna jalan raya atas sebab menggantikan bayaran cukai jalan untuk 1 tahun. Saya pun rasa ada baiknya kita beritahu Dewan sehingga pada tamat tempoh yang ditetapkan pada tarikh itu berapakah jumlah yang tertangguh yang kita tidak berjaya untuk agihkan kepada pengguna, kerana kita menjanjikan bahawa ini adalah salah satu kaedah kerajaan menyusun semula subsidi, dan subsidi ini diterjemah dalam bentuk kita memberi semula ataupun memulangkan semula wang-wang orang ramai rakyat Malaysia yang membayar cukai jalan pada tahun itu. Dan kita nak tahu, kerana pihak perkhidmatan pos telah diberi tanggungjawab ini, amanah ini untuk melaksanakan program itu, seboleh-bolehnya sebelum wujudnya fungsi Suruhanjaya ini, kita nak tahu juga rekod satu amanah yang diberi. Sebenarnya tak ada kena-mena sepatutnya dengan perkhidmatan pos, cukai jalan pun itu tak ada kena-mena, tapi mereka diberi tanggungjawab itu dan telah dilaksanakan pada tahun yang dikatakan 2009 itu dengan satu jumlah. Saya ada figurnya tapi tak perlu saya sebut di sini, cuma nak tahu setakat mana kejayaan dan apakah baki ataupun lanjutan daripada program yang kita minta tadi. Saya juga nak tahu fungsi Suruhanjaya yang bakal kita bentuk ini, adakah juga menggariskan tentang kerjasama ataupun mungkin adanya commercial cooperation di antara beberapa syarikat servis asing seperti Federal Express, Courier Service
dan berbagai lagi, berpuluh-puluh lagi jenama ataupun tanda nama yang mengendalikan urusan perkhidmatan yang sama ini. Apakah cadangan Suruhanjaya ini untuk sekurang-kurangnya melihat nama baik ataupun goodwill dengan izin Perkhidmatan Pos Malaysia ini tidak akhirnya hilang begitu saja. Mungkin boleh diambil alih atau diusahakan untuk dimakan juga oleh, dalam istilahnya, oleh syarikat-syarikat asing. Kita ada banyak aktiviti perbankan kita yang mengalami nasib yang sama. Bank Bumi Putera, Bank Bumi Putera Malaysia Berhad satu masa dulu disebut tidak mungkin akan hilang goodwill-nya, tapi sampai sekarang kuburnya pun tak ada nisan. Banyak perkara lain yang kita boleh sebutkan, tapi saya cuma nak sebagai langkah untuk, orang kata, untuk melihat keazaman kementerian lahirnya atau kita luluskan Suruhanjaya ini. Adakah Suruhanjaya juga mengambil inisiatif ke hadapan untuk melihat Pos Malaysia yang, orang kata, antara perkhidmatan yang tertua dalam negara kita, yang menjadi lambang, orang kata, kemegahan negara kita, tidak hilang juga seperti perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Saya melihat dalam huraian ada perkara C dan H. Perkara C ni, Tuan Dipertua, disebut untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan pos. Ya, saya rasa teruja jugalah untuk dengar menjadi tumpuan dunia bagi perkhidmatan pos mana Malaysia. Barangkali selepas Suruhanjaya ni dibuat, inilah antara fungsi Suruhanjaya, nak menjadikan perkhidmatan pos Indonesia ni tumpuan dunia. Ini digariskan bawah undang-undang ini. Itu juga kata memastikan persaingan yang adil di kalangan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelanggan. Dalam perkara mengatakan sebagai pusat tumpuan dunia bagi perkhidmatan pos, saya nak tanya pandangan ataupun mungkin penjelasan rancangan kementerian. Kita tak dapat tolak yang sistem yang ada, yang outreach dengan izin yang ada dalam perkhidmatan pos ini, memang ceruk mana pun dia boleh sampai. Lebih pada 10,000 wakil pos, mini pos, pejabat pos, dia ambil semua apa ejen-ejen yang berkaitan dengan aktiviti pos ini di seluruh Malaysia, lebih pada 10,000. Jadi infrastruktur yang sedia ada ni, yang telah pun sedia ada di lapangan ini, apakah ini menjadi aset asas kepada Suruhanjaya untuk mempertingkatkan ataupun membuka kepada elemen kemasukan baru ataupun laburan baru untuk mengembangkan sistem perkhidmatan pos di negara kita? Berdasarkan pada rungutan yang kita dengar, semuanya mengata aktiviti-aktiviti ini kian malap ataupun mati. Semuanya komplain, semuanya beri alasan, memberi bayangan seolah-olah perkhidmatan tu yang ada, yang menjangkau seluruh negara ini, dianggap seperti tidak bermaya dan hampir menunggu masa untuk digantikan. Jadi Suruhanjaya ni adakah melihat bahawa tanggungjawab ni antara yang utama ni diletak atau digantung kepada Suruhanjaya ni? Boleh ke Suruhanjaya? Wajar ke Suruhanjaya memang peranan? Sedangkan saya rasa atas status Suruhanjaya ni dia cuma menyelia seperti juga Suruhanjaya yang lain. Tanggungjawab ni tidak kepada satu badan yang akan ditubuhkan selepas kita luluskan undang-undang ini. Jadi rungutan ini tidak nampak macam ada justifikasinya sebagai penyelesaian. Saya juga tak mahu berselindung di sini, rasa ragu saya. Penubuhan Suruhanjaya ini mempunyai satu maksud lain yang sangat bernilai komersial. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa hati saya untuk menyebut perkara ini. Saya merasakan ada satu pertimbangan komersial yang sangat tinggi untuk kita ambil kira sekarang. Kerana rangkaiannya, infrastrukturnya sudah tersedia, kenapa kita tidak daya upayakan infrastruktur ini? Kenapa kita nak buat
satu Suruhanjaya, bangkit lepas ni baru kita boleh tengok. Sebab itu saya kata pertimbangan komersial. Sebagai contoh, Tuan Dia Bertua, kita tahu yang pejabat-pejabat pos, wakil-wakil pos mini, ada 12 yang dinyatakan bawah Seksyen 24. Maaf, 6, tapi diterjemah dalam bahasa Inggeris. Di seluruh negara menjadi sumber kepada masyarakat pendalaman sekurangnya. Kawan-kawan kita di sebelah Sabah dan Sarawak ada menyebut tadi menjadi, orang kata menjadi medium sekurang-kurangnya. Itulah tempat kita belajar menyimpan wang, menabung, apa saja yang berkaitan dengan asas pengendalian kewangan ataupun pentadbiran kewangan di peringkat kampung ataupun peringkat luar bandar. Saya rasa sepatutnya kita menumpukan kepada meningkatkan keupayaan infrastruktur yang telah tersedia. Tak pernah saya dengar cadangan pejabat pos atau kementerian mengatakan ataupun mengambil peluang untuk memberi ataupun menawarkan lesen-lesen seperti perkhidmatan kewangan yang berasaskan Islam kepada pos-pos yang bertaraf seperti mini pos, pejabat pos dan sebagainya. Letakkan lambang di situ. Kenapa Western Union boleh kita usahakan untuk masuk ke kawasan pendalaman untuk tujuan penghantaran wang, pengiriman wang dan penerimaan wang, tapi kita melupakan satu jenama yang cukup baik untuk kita labelkan di situ, iaitu pihak pos mini juga diberi pengiktirafan sebagai pengendali urusan kewangan yang berlandaskan kewangan Islam sekurang-kurang untuk penyimpanan wang, pengiriman wang ataupun apa saja yang berkaitan dengan orang kata kemudahan, walaupun dari segi skalanya agak rendah tetapi dia menyeluruh. Dan kita tahu di kawasan pendalaman luar bandar yang akan menggunakan perkhidmatan ini sudah tentu kebanyakannya orang-orang Melayu Islam Bumi Putera yang duduk di luar bandar. Di bandar memang cukup dengan sistem yang agak baik secara elektronik dan sebagainya. Begitu juga saya teringat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyebutkan tentang aktiviti gadaian yang dikatakan ada satu produk yang dibawa berkonsepkan perkhidmatan halal Ar-Ranu disebut. Bank Rakyat pun bawa perkara yang sama. Kenapa pejabat pos yang berurusan atau letak di kawasan-kawasan pedalaman tidak mengambil kesempatan ini untuk menyatakan mereka juga mampu membawa package atau produk yang boleh ditawarkan atau urusan untuk membantu masyarakat di luar bandar dalam kes-kes seperti kalau mereka terpaksa menggunakan khidmat gadaian. Sekurang yang kita ada produk yang boleh kita tawarkan, mereka tidak payah pergi ke bandar atau ke kawasan-kawasan yang jauh daripada tempat tinggal mereka. Dan pejabat pos lah atau wakil-wakil pos lah menjadi alternatif atau pilihan yang terlalu dekat dengan mereka. Tapi kita tidak tawarkan perkara ini. Tidak ada usaha untuk ditawarkan. Dalam undang-undang ini juga tidak dinyatakan. Sebab saya katakan undang-undang ini memang memfokus dan menumpukan kepada penubuhan Suruhanjaya, bukan menumpukan kepada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang nak ditawarkan pada masyarakat terutama di luar bandar. Ini yang menjadi agak menghairankan saya. Kenapa kita tidak ambil kesempatan ini untuk dibentangkan atau dinyatakan dengan terang kepada Dewan. Sekurang-kurangnya kita beri pilihan kepada seluruh rakyat di negara kita yang medium ataupun infrastruktur yang sedia ada, kita menambahkan keupayaan dia untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Bukan hanya kita nanti dituduh atau diberi ulasan semata-mata untuk menumpukan pada nilai komersial, nilai yang boleh mendatangkan keuntungan. Ini tidak sama sekali kita boleh tolak. Sebab dunia hari ini memang melihat bahawa perkhidmatan ini bukan lagi perkhidmatan yang bersifat domestik semata-mata. Ada yang perkhidmatan retas sepadan. Ada 2-3 perkhidmatan antarabangsa yang sedang menunggu peluang untuk barangkali bergabung, untuk mengambil alih, membeli saham ataupun menyuarakan pandangan, menawarkan kepada kita dalam bentuk apa saja. Exercise ini ataupun
cadangan ini telah pun agak jelas kita nampak. Dan saya yakin pihak kementerian juga nampak potensi ini. Tetapi saya bawakan hasrat, selain daripada tidak salah untuk menumpukan kepada nilai komersial yang begitu tinggi, kita melihat perkhidmatan yang sedia ada ni kita boleh pertingkatkan untuk tujuan memberi khidmatan kepada rakyat. Dan saya sudah tentu pada masa ini saya memilih untuk memberi kekhidmatan atau meningkat kekhidmatan itu kepada rakyat di kawasan pedalaman sekurang-kurang seperti yang dirungutkan oleh kawan-kawan kita, lebih besar daripada menumpukan kepada meraih ataupun cuba untuk mendapatkan keuntungan atau menumpu kepada keuntungan yang besar semata-mata. Saya harap pertimbangan ini dilihat dan saya juga tunggu penjelasan atas perkara beberapa isu yang saya bawakan tadi. Terima kasih. Sila.